Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan saya Ustazah Huda. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, insyaAllah kita akan membaca doa. Semoga kita dikurniakan kefahaman dalam mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi dalam tema yang pertama iaitu tema kemasyarakatan. Jadi sebelum ni kita telah mempelajari unit yang pertama iaitu bertajuk jiran tetangga. Unit yang kedua yang bertajuk prihatinnya kita, dan hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada unit yang ketiga iaitu masyarakat berilmu. Zon Cerdas Minda. Hadif dan rakan-rakan telah mengikuti lawatan sambil belajar ke Perpustakaan Negara. Di pintu masuk perpustakaan tersebut terdapat informasi pengguna. Jadi di sini kita dapat lihat ada informasi pengguna yang mana terletak di pintu masuk perpustakaan. Perpustakaan apa? Perpustakaan Negara. Jadi di dalam Perpustakaan Negara ada zon kanak-kanak, ada zon interaktif, zon pembaca dan zon kerja. Jadi di sini ada satu situasi di mana cikgu bersama Hadif dan rakan-rakannya yang berada di Perpustakaan Negara. Jom kita baca dialog ini. Hadif, kamu hendak ke bahagian mana? Saya hendak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Bagus Hadif, murid-murid yang lain ingin ke bahagian mana? Mengapa? Baik, di sini ada beberapa ruangan kosong. Sebelum ini kita telah mempelajari bagaimana untuk memenuhi ataupun memenuhkan ruangan kosong yang berada di dalam gambar. Iaitu bagaimana dengan melihat informasi ataupun maklumat yang diberikan di dalam gambar itu juga. Jadi Hadif hendak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia Hadif. Jadi kawan-kawan yang lain pula ingin pergi ke tempat-tempat yang ada di dalam Perpustakaan Negara. Jadi kita boleh isi ruangan-ruangan kosong ni mengikut salah satu tempat yang ada. Jadi kita isi yang pertama ini dengan zon interaktif. Yang mana zon interaktif ni di dalamnya ada e-surat khabar, e-majalah dan dilengkapi beberapa tablet. Selepas kita mengisi ruangan yang pertama, kita isi pula ruangan yang kedua dengan zon pembaca. Di dalamnya ada pelbagai kategori buku digital, terdapat beberapa tablet. Kita isi di ruangan yang kedua. Dan ruangan yang ketiga kita isi dengan zon kerja, iaitu dilengkapi 7 komputer riba dan 4 komputer meja. Baik, jom kita berpindah kepada halaman seterusnya iaitu halaman 14. Mari membaca. Hadif sedang membaca buku cerita kanak-kanak tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Hadif membaca melalui e-buku di zon kanak-kanak. Jom kita baca cerita bersama-sama. Jom kita mencari sarapan di ladang sana, ajak Rerama Biru kepada rakan-rakannya. Baiklah, kami juga sudah lapar. Lagipun petang semalam hujan turun dengan lebatnya. Kami tidak dapat mencari manisan daripada bunga-bunga di sana, kata Rerama Kuning mewakili rakan-rakannya yang lain. Mereka pun terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. Apabila tiba di sana, keadaan sudah berubah.
bunga-bunga di sini semakin sedikit. 2 hari lepas, keadaannya tidak seperti ini, kata rerama biru. Tidak mengapa, selepas menghisap madu, kita boleh menolong bunga-bunga ini menyebarkan bunganya ke sekitar kawasan ladang ini, kata rerama merah. Baiklah, mari kita mulakannya bersama-sama, ajak rerama biru. Mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat di kawasan ladang tersebut. Beberapa minggu kemudian, ladang tersebut mulai cantik dan berwarna-warni dengan pelbagai jenis bunga. Bekalan manisan untuk mereka pun bertambah. Jadi berdasarkan cerita ini, kita dapat perhatikan ada beberapa ayat yang diwarnakan dengan warna merah. Jadi aktiviti kita pada hari ini yang pertama adalah untuk menentukan apakah nilai murni yang boleh kita dapat berdasarkan ayat yang berwarna merah ini. Baik, di sebelah ini Ustazah ada senaraikan semua ayat tadi yang berwarna merah. Jadi jom kita bincangkan apakah nilai murni yang boleh kita dapat daripada ayat-ayat ini. Yang pertama, rerama biru mencari sarapan di ladang bersama dengan rakan-rakannya. Jadi apakah nilai murni yang boleh kita dapat? Nilai murninya adalah setia kawan. Rerama biru tidak keluar secara berseorangan dan mementingkan diri sendiri. Bahkan, rerama biru mengajak pula rakan-rakannya. Yang kedua, mereka pun terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. Jadi apabila mereka bersama-sama ingin melakukan aktiviti, maka kita dapat lihat bahawa mereka mempunyai semangat bermasyarakat. Seterusnya, nombor 3, selepas mereka menghisap madu, mereka boleh menolong bunga-bunga itu menyebarkan bunganya. Jadi selepas mereka mendapatkan manfaat kepada bunga itu, dalam masa yang sama mereka boleh memberikan manfaat yang lain kepada bunga-bunga itu, menunjukkan bahawa mereka mempunyai sikap prihatin. Yang keempat, mereka mulakan bersama-sama melakukan apa? Menghisap madu, mencari sarapan. Jadi bila mana kebersamaan yang mereka tunjukkan, itu membuktikan bahawa mereka mempunyai semangat bekerja sama. Seterusnya, mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat di kawasan ladang tersebut. Jadi, kesibukan mereka, kerajinan mereka untuk melakukan kerja menunjukkan bahawa mereka mempunyai sifat gigih. Jadi, nilai murni yang boleh kita dapat adalah kegigihan. Jadi nilai murni kita dapat dalam kalangan rama-rama, masyarakat rama-rama ini membuktikan bahawa kita juga sepatutnya manusia yang dikurniakan akal dan dikurniakan badan yang sihat. Lebih-lebih lagi lah kita perlu mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian kita, supaya kita hidup dalam keadaan aman, harmoni serta boleh menghasilkan hasil kerja yang terbaik. Seterusnya, kita berpindah kepada halaman 15. Bahasa kita, jiwa kita. Sebenarnya, bahasa menunjukkan bangsa. Bermaksud, bahasa menjadi lambang kepribadian masyarakat atau sesuatu bangsa. Jika kita tidak memartabatkan bahasa ibunda ataupun bahasa kebangsaan kita, maka akan terhakislah ataupun hilanglah identiti bahasa dan bangsa kita. Jadi kewajipan kita, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu. Baik, jom kita baca apa yang berada di dalam buku. Ayah dan ibu membantu Hadif menulis blognya.
Hadif ingin mencatat pengalaman mereka menyaksikan majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan dalam blog tersebut. Baik. Hadif ingin menulis blog. Jadi Hadif meminta bantuan ayah dan ibunya untuk menulis blog Hadif. Jadi jom kita bantu Hadif untuk menulis blog. Program Dekad Bahasa Kebangsaan. Di sini kita dapat lihat ada beberapa potongan-potongan frasa ayat. Jadi untuk menjadikan satu perenggan yang lengkap, untuk menceritakan satu peristiwa, maka kita perlu membina ayat berdasarkan frasa-frasa yang diberikan. Kemudian daripada ayat yang kita bina tadi, kita perlu gabungkan ia menjadi satu perenggan. Seperti contoh, ramai pengunjung. Ayat yang pertama, ramai pengunjung datang ke majlis perasmian. Jadilah Dekad Bahasa Kebangsaan. Jadi dia telah menjadi satu ayat yang lengkap. Kemudian majlis perasmian tersebut sangat meriah. Menjadi ayat yang lengkap. Ayat yang kedua, frasa yang ketiga, teruja dan sangat seronok. Bina ayat yang ketiga, saya berasa teruja dan seronok. Setelah selesai membina ketiga-tiga ayat berdasarkan ketiga-tiga potongan frasa tadi, bolehlah kita gabungkan kesemuanya menjadi satu perenggan. Sebelum kita memasukkan ayat yang pertama, kita perlulah menulis pendahuluan dahulu. Untuk menulis pendahuluan, perkara yang perlu kita ada adalah bila, apa, siapa dan di mana. Keempat perkara ini adalah perkara yang sangat penting apabila kita hendak menulis pendahuluan. Jadi, untuk mencari keempat-empat perkara ini, kita mestilah melihat kepada info yang diberi di dalam gambar dan situasi. Jadi, bilakah program tersebut? Pada hari Isnin 25 Januari 2021 misalnya. Apakah perkara tersebut? Program Dekad Bahasa Kebangsaan, atau lebih tepat lagi, Majlis Perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Jadi, bila mana kita dah tahu maklumat-maklumat yang boleh kita jadikan sebagai pendahuluan, maka bolehlah kita membina ayat pendahuluan. Jadi, pada hari Isnin 25 Januari 2021 telah diadakan Majlis Perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Setelah selesai ayat pendahuluan, kita gabungkan ke semua ayat yang telah kita bina tadi. Jadi ayat yang pertama, ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Maka selesailah perenggan kita menjadi satu cerita yang boleh difahami oleh para pembaca. Seterusnya, kita lakukan aktiviti pula. Aktiviti membina dan menulis ayat dan perenggan berdasarkan gambar dan frasa. Sama juga macam sebelum tadi, ada potongan frasa yang diberikan. Kemudian untuk menjadikan satu perenggan yang lengkap, kita perlulah apa? Membina ayat. Membina ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Jadi di sini jom kita buat ayat. Yang pertama, banyak aktiviti. Ayatnya, banyak aktiviti yang diadakan sempena Majlis Perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, menyertai pertandingan. Ramai pengunjung menyertai pertandingan yang diadakan seperti teka silang kata, mewarna, menulis, esei dan lain-lain lagi. Frasa yang ketiga, sambutan menggalakkan.
Semua aktiviti yang dijalankan telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pengunjung. Baik, perhatian kepada semua murid-murid untuk membina ayat berdasarkan frasa ini. Ayat yang kita perlu bina adalah mestilah ayat yang berkaitan dengan aktiviti, program ataupun semua perkara yang berkaitan dengan gambar dan cerita yang diberikan. Bermaksud kita buat ayat, tetapi banyak, seperti contoh banyak aktiviti. Tapi ayat banyak aktiviti ni mestilah berkaitan dengan gambar ataupun situasi yang diberikan. Seperti contoh tadi, banyak aktiviti yang diadakan sempena majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Baik, kita tahu tadi aktiviti ini berkenaan dengan majlis perasmian Dekad Bahasa Kebangsaan. Jadi berkaitan tak ayat ini? Berkaitan. Sama juga dengan ayat-ayat yang lain. Perlulah berkaitan dengan gambar dan situasi yang diberi. Baik, setelah kita membina ayat-ayat tadi, kita boleh gabungkan ia menjadi satu perenggan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maka jadilah ayat-ayat yang kita bina tadi menjadi satu perenggan dan cerita yang lengkap dan sempurna. Jom kita berpindah kepada tata bahasa kita pada hari ini. Tata bahasa hari ini adalah simpulan bahasa. Simpulan bahasa adalah salah satu bentuk peribahasa yang paling mudah. Biasanya, simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Pada zaman dahulu, masyarakat Melayu tradisional banyak menggunakan simpulan bahasa untuk menterjemahkan sesuatu tingkah laku ataupun sesuatu sikap ataupun sifat spontan sesuatu masyarakat ataupun seseorang. Terdapat banyak contoh simpulan bahasa sebenarnya jika kita cari. Yang pertama, antaranya ada bakat. Bermaksud mempunyai tokoh atau perwatakan. Yang kedua, alas perut. Makanan yang dimakan untuk sementara waktu sebelum makan makanan yang mengenyangkan. Seterusnya, banyak mulut. Bermaksud orang yang banyak bercakap. Seterusnya, hidung tinggi. Bermaksud sombong atau tinggi diri. Jika kita perhatikan, simpulan bahasa ini adalah gabungan daripada dua perkataan biasa. Alas ada maksud yang lain. Perut mempunyai maksud yang lain. Tetapi bila kita gabungkan dua perkataan ini, ia telah menjadi satu makna yang baru. Menjelaskan sesuatu makna yang baru. Jika kita tengok banyak mulut, bermaksud adakah orang ini banyak mulutnya? Tidak. Tetapi untuk menggambarkan bahawa seseorang itu banyak bercakap, seolah-olah dia mempunyai banyak mulut. Tapi ia hanyalah satu peribahasa ataupun sesuatu untuk menggambarkan situasinya. Sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Diharapkan murid-murid semua dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini dan melakukan tugasan-tugasan yang diberikan. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih Daun Keladi. Panjang umur, kita berjumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.